Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kembali lagi kita kepada episod seterusnya untuk podcast Bola Lagi. Dan untuk episod kedua kali ini, kita akan melakukan preview untuk perlawanan AFF 2022, perlawanan matchday 3 buat pasukan kebangsaan, iaitu kali ini berhadapan Vietnam di Hanoi. Setelah melakukan keputusan yang cemerlang untuk dua matchday yang sebelum ini, iaitu kemenangan terhadap Myanmar dan kemenangan ke atas Laos baru-baru ini, melawan Vietnam inilah merupakan kayu ukur sebenar, ujian sebenar buat pasukan pimpinan Kim Panggon. Memberi insight, memberi pandangan untuk preview kita kali ini, kita akan ditemani oleh dua panel yang sama seperti episod pertama kita tempoh hari, iaitu saudara Firdaus dan saudara Afan. Sedikit latar belakang untuk kedua panel kita hari ini adalah mereka merupakan peminat setia bola sepak tempatan dan mula menjadi pemerhati kepada bola sepak tempatan satu jangka masa yang lama, iaitu semenjak Sarawak ketika itu dikepalai oleh John Hunter dan Selangor pada ketika itu masih bermain di stadium mereka. Apa yang saya cuba tunjukkan di sini adalah mereka mempunyai pengalaman yang luas dalam memerhatikan dan memahami pola dan corak bola sepak tempatan. Pengalaman inilah yang saya kira menjadikan mereka layak untuk kita dengar pendapat mereka dan pandangan mereka terhadap bola sepak tempatan. Maka untuk tidak membuang masa, kita akan terus ke soalan pertama berkenaan dengan perlawanan esok melawan Vietnam. Bagi memulakan preview kita kali ini, mungkin kedua-dua panel kita boleh bermula dengan memberi sikit review berkenaan pertembungan di antara Harimau Malaya dan Vietnam sebelum-sebelum ini. Okey, Malaysia lawan Vietnam ya. First of all, terima kasih Saudara Zul, Saudara Firdaus, panelis. Kita dapat continue discuss untuk second episode ni tentang Malaysia menentang Vietnam di Hanoi. Okey, kalau sejarah Suzuki Cup ataupun AF Cup ni, nanti kita tak dapat lupa lah masa kita bertemu Vietnam pada tahun 2014. Itu satu kenangan indah lah dalam sejarah bola sepak di pentas AF Cup. So masa 2014 kita tewas 1-2 dekat Shah Alam. Lepas tu kita menang 4-2 dekat Hanoi. Ini semi final tau. So agak mengejutkan lah kita dapat menang dekat Hanoi dengan jaringan 4-2. 2014 skuad Vietnam masa tu ranking dia 137 dan kita 154. Tapi kita kena ingat masa 2014 Vietnam ni bukan under current coach Pak Hang Seo ini. So masa ni coach daripada Jepun, Toshiya Miura. Ada perbezaan lah dari segi taktikal masa 2014 dengan 2022. Jadi apa yang aku nak kaitkan pasal ranking ni, sekarang Vietnam 95, kita 145. Aku tak rasa lah dia boleh jadi batu penghalang lah untuk kita menang dekat Vietnam ni. Satu lagi faktor, kita ada coach baru. So taktikal yang kita gunakan sebelum ni kita dapat ubah lah under coach KPG. Contoh hal ranking ni macam Afan cakap tadi, Vietnam 96 versus Malaysia 145, jurang sangat besar. Okey, tapi ni sangat proven lah, sebab Vietnam sendiri pun telah berjaya layak ke pusingan akhir kelayakan Piala Dunia untuk region Asia untuk Qatar 2022.
Diletakkan dalam kumpulan B, Vietnam berakhir di kedudukan terakhir daripada 6 pasukan dengan 4 mata sahaja. 1 menang, 1 seri dan 8 kalah. Namun ada satu seri itu ialah seri melawan Jepun away at Saitama. So bukan sebarang keputusan yang dicapai oleh anak-anak buah Pak Sun Yat. The only win ialah 3-1 main kat home versus China. So looking at the record untuk kelayakan Piala Dunia tu pun, walaupun kalah 8 kali, more than half of those 8 losses actually hanyalah kalah tipis. So Vietnam at full strength is no pushover lah. Memang dia ni punching above their weight untuk sebuah pasukan daripada region ASEAN. Alright, sentuhan rekod pertemuan dalam Vietnam ni, aku rasa Vietnam ialah memang the ultimate bogey team untuk Harimau Melaya. Since aku sentuh maybe quote record since 2010 since 2010 kita dah bertemu dengan Vietnam 13 kali, 9 kalah. Ya, dengar, 9 kalah, 2 seri dan hanya 2 kemenangan untuk berpihak di Harimau Melaya. Rekod yang sangat buruk, sangat-sangatlah buruk. Daripada 2 kemenangan tu, of course kita takkan lupakan kemenangan separuh akhir first leg di Bukit Jalil 2010. Separuh akhir yang membawa kita kepada kejuaraan sulung Piala AFF. Safi with a brace, satu header, first goal flying header yang sangat awesome, yang agak yang hebat lah. Then second is just tak silapnya a rebound from copotnya shot and rebound by Safi. 2-0 at Bukit Jalil 2010. Seterusnya kita lihat pula tunjang-tunjang yang beraksi untuk pasukan Vietnam yang bakal menanti kehadiran pemain pasukan kita di Hanoi nanti. Kenangan skuad Vietnam AFF kali ini, satu perkara paling mustahak kita harus beri perhatian ialah Vietnam sangat ambil serius AFF edisi kali ini. Rasanya memang dia nak tebus balik upset last edition whereby they were defeated by Siam in the semi final. So kali ni skuad AFF Vietnam bagi aku skuad yang solid, first squad dia under Park Shin Hon. Then squad yang sama juga, ramai muka-muka yang sama, key players dia. So like aku mention tadi, dia ambil serius tournament ni. Unlike kita, #permain bukan mesin. Nampak gaya Pak Shin Hyun membasiskan pemain-pemain key players yang sama untuk membawa kejuaraan ketiga AFF ke bumi Vietnam. Mula di posisi goalkeeper, Pak Shin Hon menaruhkan Dang Van Lam, goalkeeper kacukan Vietnam Rusia, has been there between the two sticks for the last few years. Consistent performer, at least at this region. Dan di barisan pertahanan diketuai oleh Ki Ngoc Hai, captain nombor 3, and yang seorang lagi ialah left wing back yang Don Von Han, pemain muda berusia 23 tahun, pernah beraksi di Eredivisie bersama SC Heerenveen selama satu musim. So dua pemain ini ialah asalnya key players untuk bahasan defense. Di bahagian midfield, inilah pemain my personal favourite Vietnam player, Nguyen Quang Hai, pemain nombor 19 berumur 25 tahun. Sekarang beraksi di Ligue 2 di Liga Perancis bersama pasukan Po FC. Ini bukan loan, ini like proper signed by Po FC. Satu perkara yang sangat aku minat pasal Ngoc Hai ni, of course, sweet left foot.
very tenacious, close control. So this kind of player yang Pak Shin Hon akan rely on to make things happen for the squad. Maybe Afan, kau boleh cerita sikit lah tentang how tactical approach Vietnam by your so-called favourite coach Pak Shin Hon. Kali ni rasanya training ground kita tak adalah kot dekat depan training ground dekat depan rumah Shin Hon. Harap tak adalah kena game lagi oleh Vietnam macam biasa. Tunjang pasukan Vietnam saya rasa mereka akan gunakan player-player yang sama lah macam diorang ada untuk kelayakan Piala Dunia. Dan player diorang ni pun sebenarnya tak adalah terlalu muda. It's a combination daripada player yang senior dengan junior. Dan sebahagian besar daripada mereka ni memang main kat Liga Vietnam lah. So saya tak rasa ada banyak perbezaan lah Liga Vietnam dengan Liga Malaysia. And even mungkin kita lebih better lah daripada diorang in term of Liga mana yang lebih kompetitif. So kita still ada chance yang besar lah untuk kita menang di Hanoi nanti. Seterusnya kita lihat pula barisan kemungkinan yang bakal diturunkan oleh KPG pada Selasa nanti untuk merebut mata di Hanoi untuk dibawa balik ke Kuala Lumpur pula. Barisan kemungkinan barisan kemungkinan saya rasa Kim Panggon ni lebih suka kepada penggiliran lah. So dia suka rotation. So mana player yang dah main masa lawan Laos itu mungkin akan direhatkan sebahagian besar dia. So player yang kita guna masa nak lawan Myanmar tu yang akan jadi keutamaan lah. So player saya rasa keeper akan Shihan, then defender ni sebelum tu kita nak main saya rasa menyerang lah 4-3-3. So Shihan keeper, the veteran Syarul Nazim. So mungkin Brandon Gunn akan ada sebagai defender dan kita akan guna Fazli Mazlan. Lepas tu tengah kita ada Safawi, Stock Wilkin, Nur Hakim Hassan. And untuk attacking kita ada Fazal Halim, Darren Lock dengan Litak. Posisi Litak dengan Aguero mungkin boleh jadi sama. So depend kepada Kim Panggon lah, dia nak letak Litak dulu ataupun Aguero dulu. Okay, untuk game kali ni aku rasa KPJ akan approach untuk tidak kalah sebab rekod buruk kita bertemu Vietnam. Namun pada masa sama aku pun rasa KPJ akan juga try yang terbaik lah untuk membawa 3 mata, minimum 1 mata, and memang bonus kalau bawa 3 mata. Alright, kalau untuk bermain untuk play safe aku ini just andaian lah. Formation 4-4-1-1. Shihan di goalkeeper, Quentin Cheng right back, Afro maybe partnering Dominic Tan di centre back. Fazli Mazlan akan continue main di left back. So midfield anchored by Brandon Gunn and Stuart Wilkin. So rasa kita kena utilize Stuart Wilkin punya drive and his long range shots tu rasanya useful. Bawi di sebelah kanan, Noh Hakim. Aku rasa nak retain Noh Hakim sebab bagi 2 assist untuk last game rasanya something yang KPG took notice of. And Mickey kali ni rasanya kita boleh cuba Mickey main off of the top striker, and of course our strike force will be led by none other than Darren Lock. Okay, kalau KPG ingin lagi adventurous rasanya dia boleh maintain 3-4-3. Shihan kali ni maybe letak Azam, Afro and Fazli as the 3 centre backs. Quentin akan bermain di right wing back ganti Syahmi. Brandon Gunn, Wilkin will anchor our midfield. Noh Hakim, yes. Asalnya Noh Hakim ni dah quickly menjadi antara pemain
favorite aku untuk national team ni. Mickey, very reliable Mickey. Pawi and of course again spearheaded by none other than Darren Lock. Dan soalan yang terakhir, paling penting sebenarnya dalam preview kita ini, iaitu prediction. Apa prediction masing-masing dan kenapa prediction itu adalah kemenangan untuk kita? Tough question ni. Tough dengan fixture yang kita akan hadapi ya. So aku tak rasa kita akan kalah sebab KPG dah well versed dan dia dah maybe of course dia maklum tentang previous encounters kita dengan Vietnam. Okay, my heart says 1-0 win or 2-1 win, but my head says it's going to end up in a stalemate 1-1 draw. So either results pun rasanya memang positif. Kita target utama tak nak kalah melawan skuad Vietnam yang aku cakap tadi, skuad yang ampuh, skuad yang serius untuk menjuarai Piala AFF, bertemu dengan sebuah skuad yang boleh dikatakan Team B atau even Team C untuk Kim Panggon. Nevertheless, aku percaya rakyat Malaysia pun percaya, menaruh harapan, kepercayaan kepada KPG dan anak buah. Kita tak akan mudah mengalah. InsyaAllah keputusan positif di Hanoi untuk dibawa balik ke Kuala Lumpur dan meneruskan rentak cemerlang untuk AFF kali ini. Alang-alang kita buat hal Vietnam ni, aku share sikit lah trivia non-football related pasal negara Vietnam ni. Kalau korang perasan, Nguyen ni nama sangatlah glamour. Dalam skuad Vietnam rasanya pun Nguyen tu bersepah lah. So Nguyen ni macam kat Malaysia ni Ahmad Muhammad. So ada satu statistik menarik pasal Nguyen ni. Apparently Nguyen tu is the 4th most popular surname in the world. Nombor 4 bang. Paling popular kat dunia, with the usage of 36 million in Vietnam itself, which is considered 40% of the population. So kau bayangkanlah, hampir separuh rakyat Vietnam ni nama dia Nguyen. Itulah saja sikit-sikit trivia untuk general knowledge kita bersama lah. Prediction kita akan menang 1-0, atau kalau kita bolos pun kita akan menang dengan 2-1. Kenapa kita menang? Faktor yang utama adalah taktikal lah daripada Kim Panggon. Dengan set player yang baru, tak sama macam yang dia ada sebelum ni masa kelihatan Piala Asia. And dalam 2 perlawanan persahabatan sebelum Piala AF dengan 2 perlawanan dalam grouping, saya rasa Kim Panggon cukup berpengalaman ataupun arif lah macam mana untuk kita berdepan dengan Vietnam. Benda ni simple je. Kita dah kalah berapa kali dengan Vietnam ni, macam yang Fidaw cakap tadi tu. And rekod kita sangat buruk dengan Vietnam. Takkan kita tak belajar sesuatu kan? So saya rasa barisan kejulatan Malaysia sekarang ni, dia lebih kepada analisis taktikal lawan, taktikal yang kita ada. So saya rasa chances yang kita nak menang tu tinggi lah, dalam 70% lah. Kalau kita betul-betul lah gunakan apa yang kita ada. Maka tuan-tuan dan puan-puan, begitulah preview yang telah diberikan oleh kedua panel kita berkenaan dengan perlawanan yang bakal berlangsung sebentar nanti, yang mana kedua-dua mereka meramalkan keputusan memihak kepada pihak kita, kepada Harimau Melaya, yang mana salah seorang meramalkan yang kita akan menang dan salah seorang lagi meramalkan kalaupun kita tidak menang, kita akan kembali dari Hanoi dengan satu mata. Berikut adalah kepercayaan yang mereka beri kepada KPG kerana percaya bahawa momentum yang dibawa daripada perlawanan persahabatan
bersambung pula dengan kedua perlawanan awal peringkat kumpulan akan diteruskan dan kita akan mendapat keputusan yang positif dari Hanoi. Maka esok tuan-tuan dan puan-puan, sama-samalah kita menunggu keputusan perlawanan, sama-samalah kita menunggu di hadapan peti televisyen masing-masing ataupun mana-mana yang tidak berkesempatan untuk melihat sendiri di peti televisyen boleh mengikut rapat melalui channel-channel sosial media yang lain. Sama-samalah kita memberi sokongan kepada pasukan Harimau Malaya yang akan berjuang di bumi Hanoi. Bagi mereka yang berminat untuk bersama-sama dengan pihak podcast Bola Lagi, bolehlah follow kami di Twitter @bolalagi2022. Sama-samalah kita boleh berinteraksi di sana untuk bertukar-tukar pendapat mungkin sepanjang perlawanan nanti. Ataupun untuk interaksi yang lebih mendalam lagi, boleh email kami di bolalagi2022@gmail.com. Anda boleh nyatakan komen ataupun pandangan berkenaan dengan 2 episod podcast yang kami sajikan setakat ini. Mungkin memberi sedikit cadangan untuk episod-episod yang mendatang. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, bagi mengakhiri rakaman podcast kita pada hari ini, kesinambungan daripada trivia yang diberikan oleh salah seorang panel kita tadi, saya ingin mengakhiri podcast ini dengan satu soalan trivia pula, iaitu berkaitan dengan tahun 2010, tahun yang kita telah memenangi satu-satunya kejuaraan AFF kita. Soalannya sebegini ya. Pada tahun 2010, siapakah yang tengah memenangi anugerah juara lagu pada tahun tersebut? Sila cuba memberi jawapan tanpa menggoogle jawapan soalan tersebut dan kita tengok siapa yang betul. Terima kasih. Selamanya Harimau Malaya. Jangan disusun kata-kata penamat, jangan disebut baris ayat keramat. Biar lengan diserap sunyi, biar senyap yang tak menyepi.